Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Tuan dan puan dirahmati Allah, moga Allah sentiasa merahmati kita, menjaga kita dari sebarang bala, bencana, ujian, kesakitan, wabak dan apa sahaja yang boleh mendatangkan musibah ke atas kita, insya-Allah. Amin. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, malam ni insya-Allah kita dengan tokoh yang keempat, Sayyiduna Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Seperti yang kita sebut pada pertemuan kita yang lalu, iaitu semalam, bahawa sahabat ini disebut oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu bahawa wajib ke atas setiap orang Islam yang hidup ketika itu untuk mencium kepala Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang akan mula mencium kepalanya. Ini kerana ada dua peristiwa besar, bahkan peristiwa ini sangat hebat yang berlaku dalam hidup Sayyidina Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Yang pertama, kisah yang pertamanya adalah Nabi SAW memilihnya daripada kalangan para sahabat yang ramai itu. Nabi memilihnya untuk menjadi utusan Nabi SAW, membawa surat dakwah ke istana Kisra, raja kepada Furs atau Parsi. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tentulah pertamanya Nabi SAW mengetahui bahawa betapa bahayanya tugasan yang diberikan kepada para sahabat ini. 6 orang semuanya dipilih, tetapi di antara yang paling bahaya ialah Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, kerana dia diutus ke Al-Furs. Parsi ini salah satu daripada dua kuasa besar dunia ketika itu berbanding Rom. Mereka sangat keras dalam bab kepercayaan beragama mereka. Seperti yang kita ketahui, pegangan agama mereka adalah Majusi, penyembah api. Dan mereka melebarkan pengaruh agama mereka dengan kekerasan, dengan menjajah sebahagian besar daripada tanah Arab. Maka Nabi SAW memahami, pertama, bahaya yang sangat besar menanti utusan Nabi SAW. Yang kedua, utusan Nabi ini SAW tidak memahami bahasa tempat itu. Bahasa Parsi dia tak tahu. Maknanya, pi serah, lepas tu tak tahu nak kata apa. Apa respon yang dia boleh bagi, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang membantunya. Yang ketiga, surat yang nak diserahkan itu ialah untuk mengajak raja dan seluruh rakyatnya meninggalkan agama mereka yang telah lama mereka pegang, yang sangat berdarah daging, yang sangat berakar umbi, untuk memeluk agama yang baru datang, agama Islam. Yang mana agama Islam ini bermula di tanah Arab, yang sebahagian besar orang-orang Arab diperhambakan oleh orang-orang Parsi. Di segi egonya, mana mungkin agama orang-orang yang menjadi tuan akan ditukar kepada agama orang-orang yang menjadi hamba. Namun, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, setiap bahaya itu tidak menggentarkan sedikit pun hati para sahabat Nabi SAW. Lalu kata mereka, "Nahnu ya Rasulullah, nuaddi anka ma turid, fab'athna haitsu syi't." Kami, wahai Rasulullah, akan tunaikan untukmu segala apa yang engkau inginkan, maka hantarlah kami ke mana saja yang kamu nak hantar kami, nak utus kami, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyiapkan surat dakwah itu, diserahkan kepada 6 orang sahabat. Di kalangan mereka Sayyiduna Abdullah bin Hudzafah, yang ditetapkan
oleh Nabi SAW untuk pergi ke Kisra, yakni Malikil Furs, raja kepada Parsi. Pergilah beliau mendaki bukit dan menuruni lembah, mengharungi padang pasir yang begitu luas, sehingga sampailah dia ke negara Parsi. Lalu disampaikan kepada pengawal akan hajatnya yang datang daripada Madinah membawa surat daripada Nabi SAW. Berita tentang Nabi ni dah sampai kat mereka. Dan mereka duk tunggu mendapat kepastian siapa Muhammad ni. Yang kata Nabi tu apa? Mereka tak faham. Adakah dia seperti raja juga? Dia adalah seorang raja seperti raja-raja yang lain. Tuan-tuan umpan dirahmati Allah, maka bila mendengar ada utusan datang membawa surat daripada pembesar, menjadi kebiasaan raja-raja ketika itu, mereka akan meminta pengawal-pengawal mempersiapkan istana dan memanggil seluruh menteri-menteri dan juga pembesar-pembesar untuk hadir sama-sama melihat dan menyaksikan apa yang dibawa dan diperkatakan oleh utusan kepada orang kenamaan dari negerinya. Lalu disiapkan istana dengan indah. Dipanggil semua pembesar-pembesar Parsi. Mereka duduk kiri kanan, kemudian masuk Raja Parsi, yakni Kisra. Kemudian diizinkan kepada Sayyiduna Abdullah bin Hudzafah untuk masuk menghadap dan menyampaikan apa yang telah diamanahkan oleh baginda Nabi SAW untuk diserahkan kepada Kisra. Tuan-tuan umpan dirahmati Allah. Ya, tidak ada orang yang boleh tenang ketika itu. Namun, kerana dia meyakini bahawa dia sedang menuruti perintah Rasulullah SAW, maka tidak akan ada apa-apa yang boleh memudaratkannya. Allah akan sentiasa menjaganya. Masuk Sayyidina Abdullah bin Hudzafah. Kiri kanannya para menteri, orang kaya. Dan di atas singgah sana, seorang raja yang begitu menakutkan. Gah dengan kuasa tenteranya. Kekejaman dan kezalimannya. Sedang Sayyidina Abdullah bin Hudzafah hanya memakai pakaiannya yang biasa. Bahkan kesan-kesan jalan jauh itu ada pada pakaian dia. Maknanya bukanlah dengan baju rasmi yang cantik, yang indah menandingi pakaian pembesar-pembesar yang ada dalam istana ketika itu. Akan tetapi orang yang berada dalam istana terpegun dengan dia. Karena apa? Seorang-seorang dia di hadapan raja yang begitu ditakuti, digeruni, dia tenang. Berjalan sambil mengangkat kepalanya. Tidak ditundukkan. Wajahnya yang penuh berseri-seri. Seolah-olah ada pancaran. Yang sebenarnya itulah iman yang sangat kukuh yang ada dalam hati Sayyidina Abdullah bin Hudzafah. Apabila Kisra melihat saja Sayyidina Abdullah sedang mara ke arahnya, diperintahkan pengawalnya pergi ambil dari tangannya surat itu. Pengawal pun minta surat tu, dia tak bagi. Dia kata, Rasulku telah mengamanahkan kepadaku untuk menyerahkan surat ini ke tangan raja kamu secara langsung, bukan melalui perantaraan. Tu dia. Kita masuk menghadap sultan ke? Protokol ni daripada belum masuk pintu pagar lagi. Berapa kita kena sampai? Kita kena sampai dulu. Pakai lagu mana, duduk kerusi tang mana, tak lagi boleh mangkit ke tak boleh mangkit. Kan? Tak boleh dah. Kalau lepas tu raja masuk, hampa duduk lah dalam tu. Hampa nak sakit perut ke, terkencing ke, tahanlah. Tak boleh siapa mangkit keluar sehinggalah raja dan sultan keluar. Ini halnya pembesar. Patah lagi nak bagi arahan, nak kata tidak. Kan? Kita pun bahasa orang Melayu, bahasa lama kita mengajar kita, kalau nak bersalahan dengan raja pun kena habaq patik mohon sembah derhaka, lembut. Maknanya nak cadang hak lain. Ini pengawal dia kata,
maaf. Rasulku menyuruh aku serah sendiri. Oh. Ya, orang besar ni. Kalau orang lain tunjuk dia punya jati diri dia yang sebenar, depa pun maknanya depa pun kecut juga maknanya depa pun beralah juga. Lalu Kisra kata, baik, biar dia datang kepada aku. Terus Sayyidina Abdullah bin Hudzafah serahkan sendiri ke tangan Kisra, lalu Kisra mengambil surat itu dan diserahkan kepada pembaca suratnya dan penterjemahnya, kerana dia tak faham bahasa Arab. Lalu penterjemahnya membuka kitab itu ataupun surat itu dan membaca Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah ila Kisra azimi Faris, salamun ala man ittaba'al huda. Ni muqaddimah, pendahulu kepada surat itu. Apabila Kisra dengar sampai kadar tu saja apa yang dibaca oleh penterjemah dia, terus merah padam wajah dia. Marah menyelubungi diri dia. Lalu dia berkata, bagaimana dia boleh mula dalam surat ni dengan nama dia dulu sebelum nama aku, sedangkan dia adalah salah seorang daripada hamba-hambaku di kalangan orang Arab. Oh, tu dia. Kita dia boleh mula min Muhammadin, kemudian baru sebut nama aku. Tidaklah Nabi SAW menghina dia. Kerana Nabi sebut apa? Kisra Maliki Azimi Faris, kepada Kisra Raja Parsi. Maknanya Nabi memberi hak dia. Nabi hormat dia dengan memberi kepadanya gelaran yang sepatutnya. Cuma Nabi nak abanglah surat ni mail daripada siapa. Bolehlah nama Nabi dulu. Dia dengar tu, terus dia menjerit sambil dia koyak. Tak guna, dia kata. Kemudian dia jerkah kepada pengawal dia, hampa bawa keluar Syed Arab ni daripada istana aku. Dia punya marah. Terus Sayyidina Abdullah bin Hudzafah keluar daripada istana Kisra. Dalam keadaan dia tak tahu apa ketentuan Allah ke atasnya. Adakah dia akan dibiarkan atau dibunuh sesudah dia keluar saja daripada pintu istana yang sangat mewah dan besar itu. Akan tetapi tiba-tiba pengawal itu berkata, naiklah tungganganmu, tinggalkanlah istana ini. Dia pun naik kuda dia, pecut keluar habis. Yang Kisra duduk mengamuk dalam. Apa ni dia duduk belitiak? Tinggallah dia tenang balik. Dia kata, mana Arab tadi? Bawa dia main, aku nak bunuh dia depan-depan ni. Orang marah lagu tu lah. Tak sedap. Tadi dia halau keluar. Elok kawan tu pederai balik dah. Elok dia sedang elok. Baru dia minta untuk dibawa masuk dan dibunuh. Sedangkan dia telah pergi. Kemudian sampailah selepas beberapa ketika Sayyidina Abdullah bin Hudzafah ke Madinah dan mengkhabarkan apa yang berlaku di dalam istana Kisra, yang mana Kisra mengoyak surat itu dan menghina Nabi SAW. Lalu kata Nabi, mazzaqallahu mulkah, moga-moga Allah mengkoyak-koyak, yakni menghancurkan kerajaannya. Tak lama selepas beberapa minggu sahaja Kisra mati. Bahkan kematiannya sangat tragis, dibunuh oleh anaknya sendiri, yakni berlaku rampasan kuasa. Kisah tentang itu panjang dan ada peristiwa yang menarik juga, cuma tak sempat atau tak mampu untuk saya berkongsi pada malam ini. Tuan-tuan numpang dirahmati Allah, ini kisah pertama Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, iaitu pada tahun ke-6 Hijrah menjadi utusan Nabi SAW ke tempat yang paling ditakuti, membawa sesuatu yang memang bertentangan terus dengan apa yang sedang dianuti oleh orang yang begitu menggerunkan. Namun Allah yang lebih ditakuti oleh mereka berbanding sesiapa pun yang ada di atas muka bumi ini. Tuan-tuan numpang dirahmati Allah. Kisah yang kedua. Pada tahun ke-19 Hijrah,
yakni selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kewafatan Sayyidina Abu Bakar, dilantik Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka pada zaman Sayyidina Umar menyiapkan tenteranya pada awal pemerintahan, menjatuhkan Parsi, kemudian berusaha untuk menjatuhkan Rom dan mengusir tentera Rom keluar daripada Jaziratul Arab, daripada tanah Arab. Maka dalam tentera yang disiapkan oleh Sayyidina Umar itu disertai oleh Sayyidina Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Ibu pun pergi perang. Dalam beberapa pusingan yang berlaku dalam peperangan tu, ya, kita kena faham perang zaman dulu ni, zaman law pun lama. Zaman dulu pun lagu tu. Hari ni bertembung, lepas tu dekat nak malam berondok balik, rehat, rancang strategi pula, lepas 2-3 hari perang pula, lagu tu lah. Dalam beberapa siri itu, di kalangan tentera Islam ada yang ditawan oleh tentera Rom. Dan di antara yang ditawan itu ialah Sayyidina Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Apa yang sampai pada pengetahuan Raja Rom, iaitu Kaisar, bahawa orang-orang Arab yang datang berperang ini, mereka ni memiliki satu kepercayaan yang tak boleh digugat dengan apa pun. Letaklah mai segundi, sebukit, tawarkanlah makanan yang sedap, pakaian yang indah, mereka tak peduli. Yang mereka peduli agama mereka dan Rasul mereka. Maka dia pun nak uji. Di kalangan tentera Islam yang ditawan ini, dia pun panggil semua, bawa mai. Duduk depan dia. Dan dibisik kepada Raja Rom ini, di kalangan tawanan ini ada seorang sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ni geng lama ni, orang lama, orang awal. Bukan tentera muda, bukan yang mai daripada zaman selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia dengar ini sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kita bawa mai dia. Ini orang asal ni nak tengok lagu mana? Lagu mana? Tuan-tuan dirahmati Allah. Dibawa Sayyidina Abdullah bin Hudzafah berdiri di hadapan Raja Rom, Kaisar. Lalu kata Malikur Rom kepada Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, "Wahai orang Arab, aku nak tawar kepadamu satu perkara." Kata Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, "Ma huwa?" Apa benda tu? Apa tawaranmu? "A'ridu 'alaika an tatanassar." Aku tawarkan kepadamu untuk kamu masuk agama Kristian. Maknanya, fa in fa'alta khallaitu sabilak wa akramtu mathwak. Kalau kamu buat, kalau kamu masuk agama Kristian, aku akan bebaskan kamu dan aku akan muliakan kamu. Kamu nak apa? Sebelum balik aku bagi macam-macam. Dia pun kata, "Hayhat, alah, jauh sangatlah nak suruh aku masuk Kristian. Sesungguhnya mati 1000 kali lebih aku suka daripada apa yang hang ajak aku. Kalau hang bunuh aku 1000 kali pun tak apa lagi daripada aku masuk Kristian." Kata Kaisar, "Inni la araka rajulan syahman." Aku rasa hang ni seorang yang hebat. Baik. Kalau engkau terima tawaranku tadi, bukan cakap aku bebaskan kamu, aku akan beri separuh daripada kerajaanku kepada kamu. Kamu jadi raja untuk separuh kerajaanku. Aku ambil separuh, hang ambil separuh. Dia pun senyum. Dalam keadaan tangannya yang diikat, kakinya yang dibelenggu. Dia kata, "Wallahi law a'taitani jami'a ma tamlik wa jami'a ma malakathu al-Arab ala an arji'a an dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tarfata 'ainin ma fa'alt." Kamu wahai Kaisar, demi Allah, kalau kamu bagi semua yang kamu miliki dan seluruh yang dimiliki oleh Arab yang lain, maknanya mana saja kuasa yang ada yang kamu tawarkan, bukan takat separuh, semua sekali,
untuk aku tinggalkan agama Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Sekelip mata pun, walau sekelip mata pun aku takkan tinggalkan. Aku takkan terima. Aku takkan keluar. Oh, idzan aqtuluk. Kalau macam tu aku bunuh. Anta wa ma turid, ikut suka hang. Kemai? Sayyidina Abdullah bin Hudzafah kata, ikut suka, nak bunuh, sila. Lalu pengawal datang mengikatnya, disalib. Diberi arahan kepada pemanah untuk bersiap sedia tarik panah dia. Dalam duk tarik tu, ada seorang duk bisik kat telinga dia, peluklah, masuklah Kristian, kamu akan selamat, boleh jadi raja lagi. Dia kata tak mau. Baik, kalau tak mau, tala panah tu ke arah kaki dia. Tadi dia hala ke tangan dia. Tangan. Hala ke kaki dia. Sambil dibisik oleh pengawal. Peluklah, masuklah Kristian, kamu akan selamat. Dia kata tak mau. Tak mau. Baik. Bebaskan dia. Dia pun buka dia. Raja minta bawa mai satu payuk yang besar, tuang minyak dan panaskan minyak itu. Masuk payuk besar, tuang minyak, bakar, tengah menggelegak tu. Dia kata, hang nak tahu tak, benda ni boleh jadi macam mana kalau hang masuk dalam dia? Dia diam. Dibawa 2 orang lagi tawanan Islam, terus dicampak. Digoreng dalam payuk yang besar, menggelupuk habis ni. Ya, macam kita goreng ayam. Mati. Lalu dia menangis. Tunduk kepala dia sambil menangis. Raja Rom menyangka dia dah ubah keputusan dia mungkin. Lalu ditanya, wahai orang Arab, adakah kamu bersedia untuk memeluk agamaku, yakni Kristian? Kata tidak. Habis kenapa engkau menangis? Dia kata aku menangis kerana apa? Alangkah kalau aku yang duduk tempat mereka. Kenapa hantuk mereka? Hantuklah aku. Ish, subhanallah. Ya Rab. Lalu dia kata, apa hang ni? Apa yang sukar sangat ni? Segala tawaran-tawaran yang hebat engkau tolak. Segala ancaman-ancaman yang menakutkan pun kau tak takut. Apa yang ada dalam diri kamu? Dia pun dah hilang pertimbangan. Lalu kata Kaisar, beginilah. Mahu tak kalau engkau cium kepala aku dan aku akan bebaskan kamu? Dia tak mau bunuh tawanan yang maknanya orang yang hebat. Orang yang hebat macam ni tak maulah dibunuh. Nanti orang akan kata apa? Mungkin menaikkan lagi semangat tentera Islam untuk terus berperang. Maka dia ambil jalan, dia kata apa? Tetap dia nak menghina juga sahabat Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, mau tak kalau hang cium kepala aku akan bebaskan hang. Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, ya, dia ada rasa hormat diri dia. Tapi dia tahu apa-apa yang lebih ringan berbanding mudarat yang besar. Bahkan dia mengambil satu jalan bukan sekadar membebaskan dirinya, bahkan sahabat-sahabat atau tentera Islam yang lain. Lalu dia kata, baiklah, kalau aku cium kepalamu, wahai Kaisar, boleh tak engkau bebaskan seluruh tentera Islam yang lain? Dia kata, tak apa. Yang penting hang cium kepala aku. Habuan apa? Nanti orang boleh cerita, oh, nak cium kepala raja. Tak apa. Biar orang cerita pun. Yang penting, dia dan para sahabat lain atau tentera Islam lain selamat. Lalu dia pun cium kepala Kaisar. Lalu Kaisar berpegang kepada janjinya membebaskan seluruh tawanan di kalangan tentera Islam. Dan ketika Sayyidina Abdullah bin Hudzafah pulang ke Madinah, membawa berita gembira akan kemenangan dalam peperangan bertemu dengan Rom, diceritakan kepada Sayyidina Umar Al-Faruq. Lalu
Sayyidina Umar sangat gembira dengan kehebatan dan kepandaian Sayyidina Abdullah bin Hudzafah. Lalu dia pun naik ke mimbar dan berkata, haqqun ala kulli muslim ay yuqabbila ra'sa Abdillah bin Hudzafah wa ana abda'u bidzalik. Wajib ke atas setiap orang Islam untuk mencium kepala Sayyidina Abdullah bin Hudzafah dan aku yang akan mula. Lalu dia pun bangun dan mencium kepala Sayyidina Abdullah bin Hudzafah dan seluruh penduduk Madinah mencium kepala sahabat yang hebat ini radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Walau kelihatan seperti mudah bagai yang kita baca, tapi ia sangat berat. Hari ini kadang-kadang kerana kita nak pertahankan satu kalimah yang kita bohong pun, macam-macam kita gadai. Hanya satu benda yang kita nak dapat, kadang-kadang akidah tergadai. Hari ini tengok, 2-3 hari ni ada sahabat-sahabat saya, anak-anak murid yang alhamdulillah lah duk menuntut di universiti lah ni. Mereka hantar main soalan dan juga satu potongan daripada game PUBG yang upgrade sampai pada satu tempat, nak dapat senjata-senjata yang lebih moden, nak top up peluru ke apa, kena sembah Tok Kong dulu. Walau game kan, walau yang sembah tu hak tentera yang kita guna tu, tapi siapa yang menundukkan kepalanya menyembah pada kita yang kontrol? Maknanya seperti redha, bila sembah tunduk dapat top up peluru, ambil bom lah apa semua. Dia kata kalau tak tunduk pun tak usah main lah. Game ni di antara perkara yang sangat melarakan anak muda kita. Habis otak orang Islam yang boleh fikir macam-macam seperti orang dulu yang hebat, terbantut kerana apa? Kerana hiburan-hiburan yang melalaikan. Tinggal hari ni orang jadikan pula game satu sukan. Bahkan ganjaran dan hadiah dia cukup lumayan. Menang dapat 2 juta. Main je. Main game lah. Dengan ekon dengan apa. 2 juta main game. Ya Rab. Yang kedua, viral pula kemarin. Challenge tu. Buat muka siapa Hindu, siapa hantu. Boh tandil lah. Make up menjadi putih lah. Buat siapa seram. Buat mata gelip-pok lagu tu. Ambil gambar. Boh. Up dalam media sosial, dalam Instagram dan sebagainya. Nak minta orang putuskan pula yang mana lebih menyeramkan dan sebagainya. Kata yang buat pula di kalangan orang-orang yang ada nama, orang yang ada pengikut, orang yang menjadi idola. Nipih sangat akidah kita. Sampai apa pun orang minta kita buat cabaran, kita buat hampir tak ada fikir. Bila orang marah dia kata saya bukan apa, nak habaq kata ni cara make up. Bukan apa pun, tak puja apa. Tak puja apa. Memang ada unsur-unsur anutan agama lain yang jelas di situ. Subhanallah. Sebab itu kita kena baca sejarah hidup orang yang hebat. Supaya apa? Supaya kita sendiri jadi hebat. Tak terjebak dengan benda-benda remeh yang boleh menjejaskan akidah. Lihat bagaimana Sayyidina Abdullah bin Hudzafah. Ni kawah mendidih minyak dalam dia. Dicampak sahabat dia. Dia menangis. Bukan menangis takut. Menangis kerana pasal apa hang tak buh aku dalam tu. Hang pi buh dia pasal apa? Akidah dia tak akan ditukar. Hanya kerana untuk menjadi raja. Hanya untuk memiliki separuh daripada kuasa kerajaan yang begitu besar. Ya Rabb. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita. Beri kekuatan iman, akidah dalam hati kita. Untuk kita menjadi Muslim yang benar, mustaqim. Muslim yang mujtahid. Sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk kekal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Maka demikianlah kisah tentang Sayyidina Abdullah bin Hudzafah yang bagi kita
dua peristiwa yang dilaluinya itu sangat menggerunkan kita. Sukar untuk dipikul oleh kita orang yang biasa ini. Radhiyallahu anhu wa rahimahullah. InsyaAllah jika Allah panjangkan umur kita, tokoh yang kelima kita nanti ialah Sayyiduna Umar bin Wahab. Yang mana kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Umair bin Wahab ini, aku sangat sayang kepadanya lebih daripada anak-anakku sendiri. Itu dia. Bukan dia nak benci anak-anak dia, tapi kerana Umair bin Wahab ni cukup hebat dia, sampai dia kata aku lagi sayang kat hang berbanding anak-anakku. Apa yang dia buat hingga disayangi oleh seorang sahabat Nabi yang terkemuka, khalifah Islam yang kedua. InsyaAllah nantikan kisahnya esok. Moga Allah beri peluang kepada kita. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.